Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah summa alhamdulillah biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu sekali lagi alhamdulillah dalam Ramadan podcast kita. Hari ni kita dah masuk episod ke-11, maksudnya kita dah 10 Ramadan. InsyaAllah kita teruskan ibadah, teruskan istiqamah, mudah-mudahan Allah SWT terima. Semoga kita keluar nanti madrasah ni, kita jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, insyaAllah hari ni kita nak masuk kepada topik yang baru dalam Ramadan podcast ni. Kita nak tadabbur. Kita nak tadabbur sebab Quran ni, Ramadan ni bulan turunnya Quran, maka kita nak tadabbur Al-Quran. Surah yang ada kaitan dengan Ramadan itu sendiri iaitu surah tu Al-Qadr. Jadi insya-Allah kita akan pergi beberapa siri lah insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tafsir kita akan lihat kepada tadabbur, kita nak tengok kepada tadabbur surah Al-Qadr ni. Ini nak tunjuk bahawa kehebatan Al-Quran itu sendiri. Jadi kita nak lihat sebab Ramadan tu macam kita kata tadi adalah bulan diturunkan Al-Quran, maka kita kena study lah surah Al-Qadr ni. Okey, kalau sedikit kepada pengenalan dari surah Al-Qadr. Sebenarnya surah Al-Qadr ni kalau kita lihat, dia bagi tahu kehebatan Al-Quran itu kepada kita. Sebab Al-Quran itu sebenarnya dia sendiri, berdiri sendiri pun dia dah hebat. Dia amat hebat. Dia mujizat Nabi yang kekal sehingga sekarang. Dan dia tu turun juga pada malam yang hebat. Dan ada yang kata malam tu hebat sebab malam itulah turunnya Al-Quran. Itu antara pandangan. Dan inilah sebenarnya tajuk yang paling utama dalam perbincangan surah ini. Kita duk baca daripada kecil, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Kadang-kadang kita ingat surah Al-Qadr ni pasal bulan Ramadan je. Sebab tu kadang-kadang ada orang, bila orang baca pada bulan biasa, bulan selain bulan Ramadan, kita rasa pelik. Kenapa baca surah Al-Qadr pada bulan biasa? Sedangkan dia adalah peringatan kepada kita bahawa turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan itu sendiri. Jadi dia boleh baca bulan-bulan mana pun untuk mengingatkan kita supaya dia dah turun dalam malam yang hebat, maka siapa yang membacanya pasti akan jadi hebat iman dan takwa dia. Itu sebenarnya yang kita perlu tanamkan. Jadi malam Qadar ataupun kita kata Lailatul Qadar, Lailah tu malam. Lailatul Qadar, malam Qadar, itu adalah untuk memperingati turunnya wahyu. Kalau kita buat perayaan sebab sempena peristiwa nuzul Quran, Maulid Nabi dan sebagainya, kita sambut hari kemerdekaan, kita sambut perkara-perkara yang ada kaitan. Macam hari kemerdekaan, hari kebangsaan, sebab kita nak ingat peristiwa bahawa dulu tanah Melayu pernah dijajah. Malaysia ni dulu bukan negara merdeka, dijajah oleh penjajah. Maka dia adakan hari kemerdekaan. Maka bila kita baca surah Al-Qadr, ia dah nak mengingatkan kita tentang turunnya Al-Quran. Ingat balik, Quran turun tu dah berabuk, dah lama tak baca. Dah lama tak tadabbur. Kadang baca tiap hari pun tapi tak faham. Jadi kita nak remind selalu, ingatkan selalu bahawa Quran ini turun pada malam yang hebat. Quran itu sendiri hebat dan dia turun pada malam yang hebat. Jadi kalau kita nak sikit nak tengok munasabah ayat, munasabah surah, iaitu kaitan surah dengan surah sebelumnya. Surah sebelumnya surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq, seperti mana kita ketahui, dia cerita bagaimana ayat Al-Quran mula diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah yang kita belajar sejak kecil, yang kita dengar daripada kecil, itu kisah Rasulullah dapat wahyu di Gua Hira. Jibril datang. Sedangkan surah ini, surah yang kita nak bincang pada podcast ni, surah Al-Qadr ni, dia diturunkan tentang, dicerita pasal Al-Quran yang turunkan secara keseluruhan ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Jadi maksudnya Quran ni dia turun, mula-mula dia turun daripada dia turun daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah.
Dia turun daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia. Kemudian dia turun perlahan-lahan kepada Rasulullah. Jadi surah sebelum ni, surah Al-Alaq, kalau ikutkan cara dia turun tu, dia susun balik. Nabi susun semula dengan panduan Jibril, maka dia susun begitu nak tunjuk bahawa ada kaitan. Sebelum ni surah turun antara turun kepada Nabi. Surah Al-Qadar ni turun terus ke langit bumi secara sekaligus. Seterusnya, apa kaitan lagi? Surah Al-Alaq ni sebut Allah lah yang mengajar manusia dengan maklumat yang mereka tak dapat tahu tanpa Allah bagi tahu. Surah Al-Alaq ayat 5. Allamal insana ma lam ya'lam. Dia ajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Dan dalam surah yang kita nak bincang ni, surah Al-Qadar ni, dia tanya, wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Dari sini kita dapat tahu bahawa dia tunjuk bahawa kita ni memang tak tahu tentang Lailatul Qadar itu tanpa Allah yang ajar kepada kita. Ilmu kita ni tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang rahmati Allah, bergantung kepada Allah. Dan kita akan terus hidup dalam kejahilan agama tanpa ilmu yang Allah berikan. Jadi bila Allah dah turunkan Al-Quran, amat malang bila kita sendiri tak nak menggali ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran tu. Sedangkan Allah dah bagi kita peluang untuk memahami. Allah bagi kita peluang untuk memahami dan juga menyampaikan, untuk kita sampaikan kepada orang lain supaya dapat kita amalkan. Jadi seterusnya apa kaitannya? Ayat terakhir surah Al-Alaq adalah wasjud waqtarib. Dan sujudlah dan dekatkanlah dirimu pada Tuhanmu. Surah Al-Alaq ayat 19. Dalam surah Al-Qadar kita diberitahu pada waktu yang paling baik untuk mendekatkan diri dengan Allah adalah pada malam Al-Qadar. Malam ni kita memperbanyakkan solat, kita memperbanyakkan sujud kepada Allah SWT. Surah Al-Alaq bagi tahu, surah Al-Qadar terus kita buat. Begitu. Surah Al-Alaq bagi tahu suruh kita sujud. Surah Al-Qadar bagi tahu inilah malam yang terbaik. Jangan disia-siakan dengan tidur semata-mata. Begitu. Jadi dapatlah kita fahami bahawa rupanya kaitan dengan surah sebelum ni dengan surah yang kita nak bincang ni ada kaitan dia. Dalam surah Al-Alaq, Allah suruh kita baca. Allah kata, Iqra, bacalah. Dalam surah Al-Qadar kita diberitahu apa yang hendak dibaca. Kita diberitahu bahawa yang disuruh baca adalah Al-Quran yang diturunkan pada malam Al-Qadar. Sebab tu bila kata baca, yang paling utama hendak dibaca ialah Al-Quran itu sendiri. Penulisnya siapa? Allah SWT. Siapa yang menyampaikan? Jibril kepada Rasulullah SAW, dan dia adalah mujizat Nabi yang kekal sampai ke akhir zaman. Tinggal kita nak baca, nak pelajari supaya kita dapat kebaikan di dunia dan di akhirat. Okey, taib. Bila kita cerita sedikit pasal malam Qadar ni, kita nak tahu bila sebenarnya malam ni. Ini sebenarnya satu perkara yang banyak sekali dibincangkan, malah ada lebih daripada 40 pandangan ulama. Dan kita hampir pasti ianya adalah salah satu daripada 5 malam ganjil daripada 10 malam terakhir Ramadan. Malam 21, 23, 25, 27 atau malam ke-29. Ada pendapat yang mengatakan kerana hanya ada 5 ayat dalam surah ini, maka ada kaitan antara malam yang 5 itu dengan 5 ayat yang ada dalam surah ini. Pendapat yang paling banyak adalah malam ke-27. Wallahu a'lam. Ibn Abbas pernah jelaskan bagaimana malam Al-Qadar itu pada malam menjelaskan bahawa malam Al-Qadar itu adalah pada malam ke-27. Allahu a'lam. Sebenarnya Allah lah yang lebih tahu bilakah malam itu sebenarnya. Kita ni sebenarnya, para ulama ni sebenarnya hanya dapat agak saja. Dan kita sendiri tidak dapat pastikan dengan jazam, dengan sebenar-benarnya bila malam Al-Qadar. Pendapat yang selamat adalah dia jatuh pada salah satu daripada malam ganjil pada 10 malam terakhir tadi. Supaya apa? Dijadikan rahsia supaya Allah nak kita banyakkan amal ibadah pada malam-malam itu. Sengaja tak diberitahu.
Sebab kalau tahu dengan spesifik malam yang mana pun, maka umat hanya akan beribadah pada malam tu. Maka dengan tak tahu, kita tercari-cari dan kita buat ibadah malam. Dalam semua malam-malam itu, dengan harapan terkenalah salah satunya dengan malam Qadar. Sepatutnya tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebenarnya tajuk Qadar, apa yang nak buat malam Al-Qadar ni sebenarnya kita akan bincang lagi dalam podcast episod yang lain. Tapi ni kita nak cerita sikit lah. Sepatutnya kita ambil peluang untuk tingkatkan amalan kita pada malam-malam itu. Malam-malam 10 terakhirnya. Malamnya ketika itulah sudah kurang buat amal kerana dia dah akhir malam-malam Ramadan. Ramai yang dah penat dah orang kata pancit dah. Buat apa? Overheat dah, pancit dah. Sebab apa? Penat buat amal daripada awal bulan. Dan sekarang ni adalah waktu untuk membeli belas dia untuk beraya. Nanti nak balik kampung semuanya. Jadi tak sempat lah nak buat nak ibadah ni. Amat malang sebenarnya. Ini satu musibah. Musibah besar buat kita. Sepatutnya kita kena simpan tenaga kita supaya dapat tahan sampai ke hujung Ramadan. Sebab tu kita kata, kita kongsi dalam podcast kita sebelum ni, amalan yang baik adalah amalan yang sedikit tapi berterusan. Supaya kita tak letih. Allah tak jemu tapi kita akan ada jemu. Jadi kita kena perlahan-perlahan kayuh. Kita ni di awal-awal lagi ni perlahan-perlahan. Jangan buat terlampau banyak sehingga kita penat tinggal. Biarlah kita sampai ke hujungnya. Sampai ke destinasi garisan penamat. Baik. Jadi kalau kita nak lihat pada ayat 1. Sebenarnya ayat kita dapat bahagikan dia kepada dua perenggan lah kalau kita nak kata. Ayat 1 hingga 3 adalah perenggan pertama dia. Dia bagi tahu yang diturunkan Al-Quran pada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Surah ayat pertama tu bunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang rejam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Yang bermaksud sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran ini pada malam Al-Qadar. Dalam surah sebelum ini tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah SWT. Surah Al-Alaq, Allah cerita bagaimana Al-Quran itu diturunkan pertama kalinya. Kali ini Allah cerita tentang bilakah Al-Quran diturunkan. Dalam ayat ini disebut bahawa dia diturunkan pertama kali pada malam Lailatul Qadar. Allah guna perkataan kami ni tuan-tuan puan-puan bukan nak maksud dia ramai. Tapi Allah guna ni ada sebab dia. Ramai sebenarnya ada yang orang keliru tentang kenapa Allah guna kalimah kami. Sampai dia kata ini adalah dalil menunjukkan bahawa Tuhan tu banyak. Ini sebenarnya satu pemikiran yang sangat keliru. Dan kita kena jelaskan sebab orang Islam pun ada yang tak tahu perkara ni. Itu sebenarnya yang kita kena tahu. Jadi apabila Allah guna perkataan kata ganti nama kami, dhamir kami, nahnu ni, ini taklah mengatakan bahawa Tuhan tu banyak. Sebenarnya dalam bahasa Arab ini adalah seperti mana kalau kita kata dululah Queen Elizabeth ke, kalau di England sebenarnya dia guna apa, kalau Queen dia guna we. Dia panggil royal we yang menunjukkan keagungan Allah. Macam orang bangsawan Melayu dia panggil kita. Dia mengaku dia kita bukan nak maksud dia ramai. Tapi nak bagi tahu bahawa ada keagungan. Menunjukkan superior dia. Jadi Allah akan penggunakan perkataan kami ni apabila dalam ayat-ayat yang menunjukkan rahmat Allah. Seperti menurunkan hujan. Dan ini biasa saja dalam bahasa Arab. Dan Allah nak guna we ni bila menunjukkan bahawa dia seorang. Dia je zat yang boleh buat perkara tersebut. Bukti je musyrikin Mekah yang percaya kepada Tuhan yang banyak pun tidak keliru mengatakan Al-Quran ada cakap ilah banyak. Sebab mereka faham bahasa Arab. Mereka tak kata pun Allah ni banyak. Mereka tahu pun bila kata Allah tu satu. Tak pernah kita dengar mana-mana hadis yang menyebut mereka menggunakan hujah ini untuk menolak Nabi Muhammad SAW. Sebab mereka faham, cuma kita je yang tak faham. Jadi kalau kita lihat dengan teliti, penggunaan dhamir kata ganti dalam Quran tentang Allah ada kadang-kadang ana, aku, nahnu, kami, anta, kamu, huwa, dia.
Jadi dalam guna domain ni hanya ada satu saja dalam bentuk jamak, yang kami. Selain daripada itu, semuanya guna domain mufrad singular. Kalau benarlah Tuhan tu banyak seperti yang didakwa dan oleh orang kafir, tentulah semua pengguna itu menggunakan bentuk jamak. Jadi contohnya Allah guna kalimah antum atau hum dalam Quran. Tapi memang tidak ada. Oleh itu hujah yang mengatakan Tuhan itu ini adalah hujah yang mengatakan bahawa Tuhan itu satu saja. Apa hujah dia? Semua penggunaan dhamir adalah mufrad. Kalimah nahnu yang maksudnya kami memang digunakan dalam bahasa Arab dan tamadun sebelum Arab dan sampai sekarang untuk menunjukkan kekuasaan, untuk menunjukkan kekuatan, untuk menyebutkan pengaruh. Jadi sebagai contoh, seorang raja akan bahasakan diri dengan kalimah kami juga. Kami maafkan mereka, kami buat keputusan dan sebagainya. Walaupun raja itu seorang saja, dia mengaku dia we. Tapi sebagai menunjukkan kuasaan dalam negeri, dia bahasakan diri dengan kalimah kami. Ini biasa ya. Sampai sekarang pun digunakan. Oleh itu Allah gunakan kalimah dhamir, nahnu, apabila dia menurunkan rahmat seperti menurunkan hujan, makanan, segala nikmat lain. Itu semua adalah perbuatan yang besar-besar. Oleh itu penggunaan nahnu adalah penggunaan dalam bentuk rasmi. Allah kadang-kadang juga guna dhamir aku. Guna dhamir aku. Allah guna dhamir aku. Bila kata aku ni, apa maksud dia? Kita nak tengok tengok sikit. Kalau Allah guna aku, maksudnya apa apa yang sebenarnya Allah nak sampaikan? Kalau kita tengok ada dua tempat, apabila Allah sangat marah atau apabila Allah sangat belas kasihan kepada hamba dia. Jadi penggunaan aku ni adalah penggunaan tak rasmi lah. Sebab dia nak tunjukkan bahawa dia ni nak bagi tahu secara private, direct. Dia tengah marah atau tengah sayang sangat atau kesian. Jadi penggunaan aku adalah penggunaan tak rasmi, sedangkan penggunaan nahnu adalah penggunaan rasmi yang selalu digunakan. Bila kalimah dhamir nahnu digunakan, kita perhati betul-betul. Pasti akan ada kalimah Allah atau Rabb bersamanya sebelum atau selepas kalimah nahnu. Ini menunjukkan bahawa Allah itu memang Maha Esa. Jadi mereka yang menggunakan hujah kalimah nahnu untuk mengatakan Tuhan itu banyak, mereka tak baca Al-Quran dengan teliti. Atau mereka memang tak tahu bahasa Arab langsung, tak belajar langsung bab tauhid sampai senang saja nak goyahkan orang lain dengan hujah yang lemah. Sekian. Sebenarnya nak bagi tahu penggunaan kalimah kami dalam Quran yang merujuk kepada Allah. Satu lagi persoalan yang mungkin timbul tuan-tuan muslimin muslimat yang rahmati Allah, adakah malam itu memang telah diberkati atau hanya diberkati selepasnya? Selepas Al-Quran turun. Walaupun ada pendapat yang berbeza, tapi kita nak pilih pendapat yang mengatakan memang malam yang sudah berkat dari asal dan bila Al-Quran turunkan pada malamnya, menambahkan lagi keberkatannya. Dalil bagi hujah ini terdapat dalam Duhan ayat 3. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkannya pada satu malam yang diberkahi. Allah guna kata ganti nama ha dalam anzalnahu yang merujuk kepada Quran kerana semua orang dah tahu. Allah tak kata Quran pun dalam ayat ni. Allah tak perlu bagi tahu sebab apa yang diturunkan pada malam itu, sebab dia adalah maklumat yang universal. Semua orang sepatutnya tahu. Ini adalah kerana ia sudah ada dalam hati, iaitu telah diilhamkan oleh Allah sampai tak perlu nak ucap pun. Maksudnya orang kafir atau orang Islam, kalau dia buka hati dia akan tahu sebenarnya Al-Quran itulah yang perlu kita pegang. Kalimah inna anzalnahu, sesungguhnya kami yang menurunkan, Allah tekankan dalam ayat ini dan juga dalam ayat Dukhan itu, yang Allah lah dengan menggunakan kata ganti kami yang menurunkan Al-Quran ianya bukan daripada kata Jibril, walaupun Jibril sampaikan secara lisan kepada Nabi Muhammad, dia adalah kerana Jibril hanya menyampai saja. Jadi kalimah anzala, dia menurunkan, maksudnya kalau kita lihat dalam terjemahan biasa hanya dikatakan menurunkan saja. Akan tetapi kalau kadang-kadang digunakan kalimah yang berbeza, itu nazala, juga diterjemahkan sebagai menurunkan juga. Oleh itu tentu sebenarnya ada perbezaan antara keduanya. Kerana wazan berbentuk susunan dan ejaan yang digunakan adalah berbeza. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah,
Kalimah anzala dari wazan af'al, maksudnya menurunkan sesuatu sekaligus. Kalimah nazala dari wazan fa'ala, bermaksud menurunkan sesuatu banyak kali, sedikit demi sedikit. Sebab tu selalu dalam Quran apabila menyebut tentang penurunan Al-Quran digunakan kalimah nazala. Kalau kitab-kitab sebelum Al-Quran seperti Taurat dan Injil, kalimah yang digunakan adalah anzala. Kenapa ada perbezaan ni tuan-tuan puan-puan? Kalau kalimah yang digunakan berbeza, tentu saja ada perbezaan dia. Sebagai contoh, kalau kita lihat dalam surah Ali Imran ayat 3. Allah SWT berfirman, Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Dia menurunkan Al-Quran itu kepadamu dengan sebenarnya, dan dia benarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan dia menurunkan Taurat dan Injil. Daripada ayat Ali Imran di atas kita boleh lihat dengan jelas apabila menyebut penurunan Al-Quran Allah gunakan kalimah nazala, dan apabila menyebut tentang penurunan Taurat dan Injil kalimah anzala yang digunakan. Jadi memang ada perbezaan. Ini kerana Taurat dan Injil itu diturunkan dengan lengkap sekaligus, dan Al-Quran diturunkan sedikit demi sedikit selama 23 tahun. Jadi dalam ayat surah Al-Qaf ni Allah guna perkataan anzala pula. Kenapa digunakan kalimah yang lain pula? Sebab dalam ayat ini dia cerita bagaimana penurunan Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, Baitul Izzah, dengan cara sekaligus, itu lengkap. Sebab itu digunakan kalimah anzala dalam ayat ini. Ini makna tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang rahmati Allah, berkenaan Al-Quran ada dua cara penurunan. Yang pertama penurunan sekaligus Lauh Mahfuz ke langit dunia, langit pertama, dan kemudian dari situlah penurunan jenis kedua ini, iaitu diturunkan Al-Quran secara beransur-ansur kepada Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun lebih kurang. Dalam masa yang agak lama tu, ayat Al-Quran diturunkan mengikut keperluan dan ikut masa yang Allah telah tetapkan. Allah sahaja yang maha tahu kenapa dan bila dia patut diturunkan. Begitulah banyak sebenarnya yang kita boleh tahu daripada penggunaan bahasa Al-Quran. Oleh kerana itu, pengetahuan tentang bahasa Arab juga penting untuk memahami Al-Quran. Memang ada yang komen, kenapa tak turunkan Al-Quran itu semua sekali? Allah lebih mengetahui, tapi setakat yang boleh kita fikirkan, kalau Al-Quran itu diberikan sekali arung, dia menyebabkan para sahabat waktu itu terbeban dengan maklumat yang terlalu banyak pada satu masa. Oleh itu, ada kelebihan dia turun sedikit demi sedikit. Ini ajar kita pun nak baca Quran, nak belajar sedikit demi sedikit. Jangan nak kerja hatam saja. Jadi belajar sikit-sikit. Para sahabat dapat memahami Al-Quran sedikit demi sedikit dan dapat masuk dalam jantung dia. Ini akan menyebabkan kita akan lebih faham. Dan begitu jugalah dengan kita yang belajar Al-Quran ni. Perlu masa sebenarnya tuan-tuan puan-puan untuk belajar Al-Quran. Sebab nak belajar ni kena satu-satu perlahan-perlahan. Sebab kalau kita belajar sekali harung, kita akan lupa, akhirnya kita tidak dapat tumpuan. Saya rasa cukup dulu, ringkas-ringkas dulu. Ini pengenalan dia. InsyaAllah nanti esok kita sambung lagi pengenalan berkenaan surah Al-Qaf ni. Mudah-mudahan Allah rahmati. Kita pergi perlahan-perlahan, insyaAllah. Kita jumpa lagi esok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah.